Cikgu. Okey, rakaman ini cikgu akan upload dalam YouTube channel cikgu, iaitu YouTube channel Cikgu Rafi. So korang boleh subscribe dan juga kamu boleh tengok kembali rakaman-rakaman video ini untuk ulang kaji semula. Okey? So jangan risau. Okey. Jom kita mulakan berkaitan bab 4 sistem persekutuan. So kalau ada sebarang pertanyaan, kalau nak tanya, jangan lupa kan. Subscribe Okey. Jadi jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe bagi kata Nafi Iman. Dan juga paling penting iaitu kalau ada sebarang soalan, boleh tuliskan di Zoom chat untuk bertanya. Okey, untuk bertanya kalau tidak faham. Okey, baik. Kita tengok bab 4 sistem persekutuan. Okey. Bab 4 ni sebenarnya adalah turutan daripada 3 bab yang pertama. Okey, untuk form 5 kamu dah belajar bab 1 iaitu berkaitan dengan kedaulatan negara. Okey, tentang kedaulatan, okey, tentang apa yang dikatakan sebagai kedaulatan, okey, ciri-ciri kedaulatan, jenis kedaulatan. Okey, itu bab 1. Bab yang kedua, okey, kamu juga telah belajar bab yang kedua iaitu tentang perlembagaan persekutuan. Di mana bagaimana perlembagaan itu dibina dan dibuat, okey, dan juga perlembagaan itu, okey, kamu lihat telah menjadi undang-undang tertinggi. So 2, okey, perlembagaan. Yang ketiga, bab ketiga iaitu apa? Sistem raja, okey, berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Itu bab yang ketiga. Tentang raja-raja, tentang yang di Pertuan Agong. Kemudian juga kamu belajar tentang okey, demokrasi, amalan pilihan raya dan sebagainya kan. So itu 3 bab pertama. Kemudian bab yang keempat ini adalah sistem persekutuan. Kalau kamu perhatikan betul-betul, okey, 4 bab yang pertama ini dia tak ada story. Dia tak ada cerita. Okey, dia hanya fakta. Fakta tentang negara kita, tentang kedaulatan, tentang perlembagaan, tentang sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dan sistem persekutuan. Ini semua sebenarnya adalah berkaitan dengan negara kita. Karakteristik, ciri-ciri negara kita. Memang tak ada story lah. Memang tak ada cerita, tak ada peristiwa-peristiwa yang berlaku, tak ada. Okay, but then bab kelima nanti baru ada peristiwa, iaitu bab 5 iaitu berkaitan dengan iaitu pembentukan Malaysia. Itu ada. Itu best sikit. So kalau kamu rasa macam cikgu bab 1 hingga bab 3 ni saya belajar macam dry je, macam penuh dengan facts saja. Yes, memang betul. Okey, memang betul. But then ini adalah facts. Okey, bab 5 nanti baru ada story dia. Baru ada cerita dia. Okey. So, kita lihat bab yang keempat ini iaitu sistem persekutuan. Baik, Malaysia ni memang adalah sebuah negara persekutuan di mana ada perbezaan antara persekutuan dengan kesatuan. Ingat tu, ada perbezaan. Dalam bahasa Inggeris, persekutuan dipanggil federation. Manakala kalau kesatuan dipanggil union. Jadi apa perbezaan antara persekutuan dengan kesatuan, cikgu? Persekutuan ni diibaratkan seperti ada dua entiti. Okey, kita ambil dua entiti Dua entiti yang berbeza digabungkan dalam satu pentadbiran yang sama. Tetapi dua entiti ini masih lagi kekal, masih lagi ditadbir oleh entiti masing-masing. Tetapi dia bergabung di bawah satu pentadbiran besar, yang mana pentadbiran itu yang akan uruskan segala perkara berkaitan dengan negeri-negeri, berkaitan dengan dua entiti ini. So itu persekutuan ataupun federation. Kalau kesatuan ataupun dipanggil union, iaitu dua entiti telah dipecahkan dan bergabung menjadi satu. Jadi dia tidak ada pentadbiran yang berasingan, dia bergabung menjadi satu. So itu dipanggil union ataupun kesatuan. Jadi di Malaysia ni kita amalkan apa? Kita amalkan persekutuan. Jadi apakah ciri-ciri dia, cikgu? Apakah yang kita kata boleh kenal? Oh, ini persekutuan. Senang saja. Kita tengok sekejap lagi. Okey, baik. Kita tengok sistem persekutuan di negara kita ni
dah ada latar belakang sejarah yang tersendiri, dan kuasa. Kita ada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kuasanya telah ditetapkan dalam perlembagaan. Okey, ada bidang kuasa, okey, ini kuasa kerajaan persekutuan. Ada bidang kuasa, oh ini kuasa kerajaan negeri. Dia tak bercampur. Dan ada juga, okey, bidang-bidang kuasa yang mana dilakukan secara bersama pun ada juga. Jadi kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ini terjalin dalam pelbagai bentuk, dan inilah yang akan memberi manfaat, manfaat kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Itu secara amnya sinopsis tentang bab yang keempat ini. So sistem persekutuan. Sebab tu kalau kamu lihat gambar pertama yang ditunjukkan dalam buku teks kamu adalah gambar Putrajaya. Ini adalah Putrajaya, di mana Putrajaya kita tahu adalah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Inilah dia, kawasan Putrajaya. Ada siapa sini tinggal di Putrajaya? Tak ada okey. Tak ada. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, apakah yang dikatakan tentang tentang sistem persekutuan? Latar belakang dia. Macam mana boleh wujudnya sistem persekutuan di negara kita ni? Sebab kalau kita fikir, kita dah belajar daripada form 2, kerajaan alam Melayu, form 3 tentang tentang negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Kemudian kita belajar tentang kemerdekaan. Kita belajar bahawa sebelum merdeka, negara kita ni hanya mengamalkan sistem raja. Raja berkuasa mutlak. Macam mana pula timbul sistem persekutuan ni, cikgu? Jadi kalau kita lihat macam Malaysia, Malaysia sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan, dan persekutuan ini bermaksud penyatuan. Penyatuan beberapa buah negeri lalu membentuk sebuah negara yang bersekutu. Itu persekutuan, penyatuan beberapa buah negeri yang akan membentuk sebuah negara bersekutu. Dan antara unsur penting dalam sesebuah negara persekutuan, mestilah wujud sebuah kerajaan persekutuan ataupun dipanggil kerajaan pusat. Dan satu lagi adalah kerajaan, mesti ada kerajaan negeri. So ada kerajaan pusat, ada kerajaan negeri. Kemudian kedua-duanya akan dibahagikan kuasa. Ada bidang-bidang kuasa untuk kerajaan pusat, ada bidang kuasa untuk kerajaan negeri. So itulah secara ringkas tentang sistem persekutuan. Baik. Sebenarnya sistem persekutuan ini telah bermula sejak daripada tahun 1896 lagi. Back to 1896. Dan kalau kita lihat, pada awalnya sebelum itu ada lagi satu, iaitu sistem persekutuan, tapi hanya di Negeri Sembilan. Kita tengok Kita tengok dulu yang di Negeri Sembilan, di mana kalau kita lihat sejarah pembentukan konfederasi. Konfederasi Negeri Sembilan 1895. Pada tahun 1889, Luak ni daerah sebenarnya Luak ni daerah. So Luak atau daerah Tampin, Rembau dan juga Seri Menanti. Di mana? Di Negeri Sembilan. Ni semua tempat di Negeri Sembilan disatukan sebagai Konfederasi Seri Menanti, dan kemudian mereka bersetuju untuk menerima seorang residen British. Dan kalau tak silap cikgu lah, residen British pada waktu itu adalah dikenali sebagai Martin Lister. Martin Lister nama dia. So pada 1895, satu perjanjian ditandatangani antara Yang Tuan Besar Seri Menanti, iaitu Yang Tuan Besar Seri Menanti maknanya pemerintah Seri Menanti, dengan Undang Johor. Undang ni adalah orang yang tertinggi, pemerintah tertinggi di daerah Johor, di daerah Sungai Ujong yang kedua,
Okey, undang dari Jelebu, undang dari Rembau dan juga Tunku Besar Tampin. Untuk menubuhkan sebuah konfederasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan. Sebenarnya konfederasi dan juga federation adalah sama. Maknanya konfederasi itu sebenarnya bermaksud persekutuan. Sebenarnya bermaksud persekutuan. So setiap daerah tu bukan undang tu bukan ajakan. Ini korang lupa lah ni. Korang ingat tak dulu yang adat perpatih yang korang belajar masa form 2, form 3, iaitu dalam adat perpatih dia mesti ada apa? Dia mesti ada dia punya pemerintah-pemerintah seperti apa tahu? Yang mula-mula kat bawah adalah anak buah ataupun ibu sokong. Kemudian ibu sokong pula mereka ramai-ramai anak buah memilih yang di atas buah pak. Kemudian buah pak yang ke atas akan memilih lembaga. Lembaga pula yang di atas lembaga akan memilih undang. Dan undang itu ada 4 orang dan undang itu akan memilih seorang untuk menjadi Yang Tuan Besar. Ingat lagi tak ni? Inilah dia sistem yang kita kata sebagai hierarki Negeri Sembilan. Yes, ini hierarki adat perpatih. So, kalau korang ingat lagi, inilah dia undang. Undang ni sebenarnya pemerintah bagi daerah. Yang Tuan Besar ini pemerintah bagi seluruh Negeri Sembilan. Seorang je. Undang, pembesar. Pembesar itu undang. Dia undang ni bukan invitation. Invitation tu mengundang. Lain. Lain Yang ketuan kecil macam mana? Yang tuan kecil tak ada. Yang tuan kecil tak ada. Semua yang tuan besar. Kita tak mainlah benda-benda yang kecil-kecil. Kita main benda yang besar-besar. Apalah kau ni. Baik. So, kita lihat di sini. Itulah dia konfederasi. Maknanya, pada tahun 1895, Yang Tuan Besar Seri Menanti tadi yang telah bergabung 3 daerah, Tampin, Rembau, Seri Menanti. So telah digabungkan dengan Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dan juga Tampin. Jadi bila digabungkan semua menjadi Negeri Sembilan. Maksudnya di sini, kenapa dipanggil Negeri Sembilan? Kerana ada 9 daerah atau 9 luar. Iaitu Tampin, Rembau, Seri Menanti, kemudian Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Tampin dan satu lagi Gunung Teras ke gunung apa satu lagi. So ada 9. So 9 daerah ini digabungkan. Sebab itu gabungan itu dipanggil Negeri Sembilan. Sebab ada 9 daerah. Itu maksudnya. Jadi mereka semua pun bersetuju untuk menerima residen British bagi pentadbiran konfederasi tersebut. Dan kemudian Yang Tuan Besar Seri Menanti iaitu Tuanku Muhammad. Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Antah kemudiannya dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar bagi Negeri Sembilan yang pertama pada 1898. Martin Lister dilantik sebagai residen yang pertama di Negeri Sembilan. So, inilah dia persekutuan yang pertama sekali wujud. Dan kalau ada yang tanya, cikgu, apa perbezaan antara persekutuan dengan konfederasi? Konfederasi macam seperti glosary ini Konfederasi ialah gabungan antara negeri yang berdaulat, maknanya negeri-negeri yang merdeka, mereka bergabung dalam satu ikatan yang longgar. Iaitu kuasa negeri itu masih dikekalkan dan kedaulatan negeri itu terpelihara. So dia masih longgar lagi. So dia tak ada dia tak ada kerajaan persekutuan. Dia hanya bergabung je. Dia tak ada kerajaan persekutuan. Dia hanya bergabung sahaja. So itu dipanggil konfederasi. Dan kalau mungkin kamu akan confuse, kamu tanya, cikgu, yang ini gabungan antara negeri, tapi
Macam Sungai Ujong, Johor, Jelebu, itu daerah cikgu. Ini ada satu lagi fakta yang kamu kena tahu. Iaitu, dulu kita tak panggil daerah itu sebagai daerah. Kita panggil daerah itu sebagai negeri. Ya. Sebelum kedatangan British, daerah-daerah itu dipanggil negeri. Contoh macam sekarang, cikgu berada di Subang Jaya. Kita tak panggil daerah Subang Jaya. Kalau ikut kita kata terma zaman dahulu, dia tak panggil sebagai daerah Subang Jaya. Dia panggil apa? Negeri Subang Jaya. Negeri Subang Jaya, Negeri Shah Alam, Negeri Petaling Jaya, Negeri Gombak, Negeri Kuala Lumpur. Ya betul, Subang Jaya bandar, tapi dia bandar yang besar kan. Dia bandar yang besar dalam satu daerah kan. Kita Subang Jaya, kamu tahu tak? Kamu tahu tak Majlis Perbandaran Subang Jaya tu, kamu tahu sampai mana? Majlis Perbandaran Subang Jaya tu sampai ke Serdang. Sampai ke Serdang Seri Kembangan, itu masih daerah Subang Jaya. Kemudian sampai ke mana? Sampai ke Sungai Buloh pun itu masih lagi Subang Jaya. Maknanya daerah dia besar. So, ada pula yang main mercun. Aduh. Baik. Jadi Siapa bom rumah cikgu? tak tahulah dia kan. Nak ajak perang face to face lah kan. Ini main Betul. belakang-belakang. Baru anak jantan ni cikgu. Jadi kalau kita lihat, inilah dia. Bermakna Jelebu, Sungai Ujong, Rembau, itu semua dipanggil negeri. So ada 9 negeri digabungkan, sebab itu dipanggil Negeri Sembilan. Boleh faham Itulah dia asal usul konfederasi ataupun persekutuan. Kemudian secara rasminya tertubuh Persekutuan 1896. Ini berikutan perluasan pengaruh British, sebuah persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1895. Dan persekutuan itu berkuat kuasa pada tahun 1896 dan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sila tuliskan nama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu di Zoom chat sekarang. Siapa tulis dengan betul apakah nama-nama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, cikgu bagi hadiah online. Sila tulis sekarang. Tahu ke tak tahu? Semua negeri kecuali Negeri Selat. Aku tampur sekarang. Salah Nofi. Salah. Bagi tahu apakah nama negeri-negeri. Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kita tengok Dave. Dave salah. Alisa Adriana. Alisa Adriana betul. Betul. Lain. Ingat lagi tak? Tak ingat? Tak ingat lah tu. Baik. Oleh sebab salah. Daniel salah. So Malaysia salah. Engku Amir betul. Bagus. Engku Amir betul. Bagus. So Tengku Amir cikgu, bukan Engku Amir. Jadi untuk Alisa Adriana dan juga Engku Amir, sila terima hadiah online ini. Ambil. Sila ambil baik. So itu dia. Baik cikgu. Apakah negeri-negeri Jom kahwin. Aku tampar kat Nafi yang ni. Baik. So, kita lihat negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah seperti berikut, iaitu negeri Perak. Negeri apa? Negeri Melayu Bersekutu. Perak. Kenapa pula dia ke bawah ni? Perak. Kemudian Selangor. Kemudian Negeri Sembilan. Dan juga Negeri Pahang. Inilah dia 4 negeri Melayu Bersekutu. Johor tak ada. Ramai tulis Johor pula. Tak ada. Jakarta pun tak ada. Bukan. Salah.
Jadi, keempat-empat negeri ini telah digabungkan menjadi Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Dan inilah persekutuan yang pertama secara rasminya di negara kita. Dan persekutuan ini tidak mempunyai agihan kuasa. Pada peringkat awalnya dia tidak ada agihan kuasa dan juga fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, tak ada. Sebab banyak keputusan negeri-negeri itu dibuat oleh Residen General yang duduk di Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. So inilah dia persekutuan yang pertama mula-mula wujud di negara kita. Iaitu inilah dia negerinya. Okey, Raja-Raja Melayu yang menandatangani Perjanjian Persekutuan 1895, iaitu Sultan Perak iaitu Sultan Idris, kemudian juga Sultan Pahang iaitu Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, kemudian Sultan Selangor iaitu Sultan Abdul Samad, dan juga iaitu daripada Yang Tuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Anta. So keempat-empat inilah negeri ini telah bergabung menjadi persekutuan yang first time ada di tanah Melayu atau di Malaysia. Pada tahun bila ni cikgu? Persekutuan pada tahun 1896. Okey, baik. So ada yang tanya, kenapa negeri-negeri itu boleh dipilih jadi negeri-negeri Melayu Bersekutu? Itu kamu kena belajar balik, iaitu sejarah tingkatan 3, iaitu bab yang ketiga, Negeri Melayu Bersekutu. Ingat lagi tak? Form 3 dulu. Okey, bab 1, kedatangan kuasa barat. Okey, British dengan Belanda. Bab yang kedua, apabila British, okey, cikgu bagi secara ringkas je. Korang ingat masa bab 2 form 3 dulu. Okey, bab 2, apabila Francis Light take over Pulau Pinang. Betul? Kemudian Stamford Raffles take over Singapura. Betul? Kedua-duanya dah dapat kat British. Kemudian British buat perjanjian dengan Belanda dalam perjanjian Inggeris-Belanda ataupun perjanjian London. Perjanjian London 1824. So mereka British dapat Melaka. Jadi ketiga-tiga negeri ini digabungkan. Pulau Pinang, Melaka, Singapura gabung menjadi negeri-negeri Selat. Kemudian British masuk campur dalam negeri Perak. Perebutan kuasa. Melalui perjanjian British dapat Perak. Kemudian berlaku juga pergaduhan di negeri Selangor. British masuk campur. Dapat juga negeri Selangor melalui perjanjian. Dah dua dah. Perak dengan Selangor. Kemudian kita tahu ada perebutan kuasa antara Datuk Bandar Kulub Tunggal dan juga Datuk Kelana. Di mana? Di Negeri Sembilan, berebut Sungai Linggi. Akhirnya British masuk campur dan British dapat take over Negeri Sembilan. Kemudian di Pahang berlaku pembunuhan warga Cina di istana Sultan Pahang. Maka dikatakan Sultan Pahang tidak mampu menjaga keamanan, maka Sultan Pahang terpaksa menandatangani perjanjian untuk menerima residen. So keempat-empat negeri ni dapat residen British. Ada yang ada, kalau Perak dapat siapa? J.W.W. Birch. Ingat lagi tak? Yang Selangor dapat J.G. Davidson. Yang Negeri Sembilan dapat Martin Lister. Yang Pahang dapat J.P. Roger. Keempat-empat negeri ini yang dapat residen terus digabungkan menjadi apa? Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, faham tak Danisha? Sebab itu sejarah ni, kamu tak boleh tinggalkan yang form 3 tu. Yang form 3 tu kamu tak boleh tinggal. Yang form 4 kamu tak boleh tinggal. Sebab dia ada kaitan sampai form 5. Tapi tak adalah soalan SPM tu ambil soalan form 3. Tak. Soalan SPM dia tak akan ambil topik form 3. Tak akan ambil topik form 2. Tak akan ambil topik form 1. Tak. Macam mana cikgu boleh ingat semua ni? Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, kan cikgu ajar sejarah form 1 sampai form 5.
Form 1 cikgu ajar, Form 2 cikgu ajar, Form 3 cikgu ajar, Form 4 cikgu ajar, Form 5 cikgu ajar. Dah tentu-tentunya lah cikgu ingat. Kan? Jadi itu sebab cikgu boleh ingat. Okey. Baik. So itu untuk memudahkan kamu faham. So kesimpulannya, okey, kerajaan persekutuan yang pertama wujud adalah kerajaan persekutuan 1896 melibatkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Itu paling penting. Dan okey. Cikgu suka soalan Danisha, ditanya apa tahu? Cikgu macam mana boleh ingat? Dan soalan ini juga ada ditanyakan oleh pelajar. Ada anak-anak muda yang datang raya ke rumah cikgu. So masa raya semalam ke 2 hari lepas. So ada berbual lah. So dia tanya, cikgu mengajar sejarah. Sejarah. Okey. Macam mana cikgu suka sejarah Macam mana minat sejarah Saya sejarah tak boleh lah cikgu kan. So dia kata, so cikgu kata mesti mula dengan minat. Kamu mesti minat. Dan kalau kamu kata saya tak minat cikgu sebab benda tu fakta je yang benda dah lepas kot kan. Sebenarnya kita ni selalu tak minat. Sebab apa? Sebab kita dikehendaki untuk ingat benda yang dalam ni saja. Maknanya dalam buku saja. Tapi kalau kamu nak tahu, ada banyak fakta yang interesting yang di luar daripada buku. Di luar. Jadi yang di luar itu kalau kamu masukkan, kamu akan nampak bahawa wow, sejarah ni wow. Jadi itu yang kita kena tahu. Itu yang kita kena tahu. Dan bila kita tahu dia wow, baru kita kata, ush, yelah. Itu yang menarik. Macam korang tahu tak, yang dulu Port Dickson dengan Tanjung Tuan tu dulu Selangor? Tahu tak bahawa Port Dickson tu dulu Selangor? Tahu tak korang bahawa Kajang, Bangi, Semenyih tu dulu Negeri Sembilan? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Jadi itu cikgu tanya. Jadi kamu akan, pelik lah. Macam mana sekarang jadi Selangor? Sebab pada tahun 1895 ada satu perjanjian, okey, yang tukarkan perjanjian di antara Sultan Selangor dengan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Perjanjian itu telah tukarkan kawasan itu, diorang tukar suka sama suka. Jadi Port Dickson telah diserahkan kepada Negeri Sembilan, Kajang, Bangi, Semenyih diserahkan kepada Selangor. So dia tukar. Korang tahu ke tak tahu? Jadi inilah benda-benda yang interesting dalam sejarah. Jadi itu sebenarnya cara untuk kita belajar sejarah. Kita cari fakta yang di luar untuk kita meyakinkan kita tentang fakta itu. Itu betul. So kita dapat raise some questions. Yes. So baru kita fikir, oh iyalah, baru kita fikir ada logiknya kenapa sejarah itu berlaku. Ada logiknya. Jadi barulah kita boleh faham. Jangan terikat pada buku teks je. Oh, kena hafal. Tak payah. Kena faham dulu. Okey. Apa ya? Okey. Baik. Sayang, selamat hari raya. Cakap selamat hari raya. Cakap selamat hari raya. Okeylah. Okey. Baik. Thanks sayang. Sayang, kopi Nescafe. Okay. Alright. So, kita sambung lagi. Okay. Alright, so itu berkaitan dengan persekutuan. Sistem persekutuan yang pertama yang berlaku di Malaysia iaitu Persekutuan 1896. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada? Boleh kita proceed? Boleh Cikgu. Alright, thank you Venus. Alright. So kita sambung lagi, okey, iaitu berkaitan dengan selepas 1896 ada lagi tak persekutuan yang ditubuhkan selepas tu? Ada. Okey, iaitu yang kedua iaitu pada Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927, di mana majlis ini
Okey, Majlis Mesyuarat ini distruktur semula pada 1927 untuk memperkemaskan tadbir urus persekutuan yang sedia ada, iaitu persekutuan empat negeri tu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan diorang struktur semula untuk membina, untuk menguatkan persekutuan tu. Dan ini telah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan British di negeri-negeri Melayu. Jadi inilah contoh gambaran Raja-Raja Melayu dan Pembesar bergambar selepas menandatangani satu perjanjian penstrukturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. So itu yang kedua, distruktur semula. Yang ketiga, apabila berlakunya Kesatuan Malaya 1946, iaitu Malayan Union. Ini yang ketiga. Persekutuan yang ketiga diwujudkan di Malaysia, iaitu Malayan Union. Baik, kita dah belajar tentang Malayan Union ni. Nak tanya kamu semualah, Malayan Union yang kamu belajar masa Form 4 kan, bab berapa? Cuba tulis bab berapa yang korang belajar dalam Malayan Union ni, bab berapa? Penting untuk tahu. Okay. Bab 4 kot. Ya, betul. Bab no, bukan bab 6 Khairina. Dia adalah bab 4. Bab 4, iaitu selepas bab 3. Bab Form 4 senang lah. Ingat. Ini korang lupa ni. Ni nak cikgu ingatkan sekali lagi. Okey, ingat susunan bab sejarah Form 4. Sejarah Form 4 ada 10 bab. 10 bab Okey, bab pertama warisan negara bangsa. Ingat tu. Bab yang kedua iaitu kebangkitan nasionalisme. Nasionalisme di revolusi keagungan, revolusi kemerdekaan Amerika, kemudian juga nasionalisme di China dan sebagainya. Itu bab 2. Bab 3 konflik dunia. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian juga pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Itu bab 3. Bab 4, bila Jepun dah kalah, Jepun balik. So bab 4, datanglah BMA, British Military Administration, BMA. Selepas BMA, bab 4 tu juga ada Malayan Union. Bab 4. Bab 5, iaitu tentang apa? Tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kenapa ditubuhkan 1948 tu? Kerana nak gantikan Malayan Union 1946 tu. So dia bab 5 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Bab yang ke-6, ingat ancaman komunis. Bab 6, ancaman komunis. Bab yang ke-7 iaitu usaha-usaha ke arah kemerdekaan, sistem ahli, jawatan kuasa antara kaum. Tu bab 6. Bab 7. Kemudian bab 8, pilihan raya. Pilihan raya bab 8. Bab 9 tentang apa? Tentang perlembagaan persekutuan 1957. Yang diorang nak tubuhkan perlembagaan tu, nak merdeka. Dan juga bab 10, pemasyhuran kemerdekaan negara. 10 bab. Ingat susunan tu. Kalau ingat susunan ni, ingat 10 bab ni susunan dia dan sebagainya, termasuk susunan bab-bab tingkatan 5. Kertas satu sejarah dalam tangan. Percayalah cakap macam ni. Tahu susunan bab ni semua dan faham susunan bab ni semua, kertas satu dalam tangan, 40 soalan dalam tangan. Percayalah cakap macam ni. Itu dia punya tips. Jadi kena faham betul-betul susunan dia. Alright. So kalau kita lihat di sini, ada yang bertanya, cikgu, 1927 itu persekutuan apa sebenarnya? Sebenarnya yang 1927 itu adalah still negeri-negeri Melayu bersekutu. Cuma struktur dia telah dikemas kini supaya British lebih berkuasa ke atas 4 negeri ini, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan mungkin kamu akan bertanya, cikgu, kenapa British beria nak 4 negeri ni? Kan 4 negeri ni kaya. Kaya dengan apa? Biji timah, getah, emas. Itu sebab British nak 4 negeri tu. Dengan sumber bumi. Ya, dengan sumber bumi.
Sebab tu kalau British dapat kuasai bab-bab ni, okey, dan British manage, senanglah untuk British keluarkan biji timah dan hantar ke Britain untuk mengkayakan siapa? Mengkayakan British. Itu sebenarnya. Korang kena tahu tu. Nampak tak? So itu tentang Majlis Mesyuarat Persekutuan, iaitu Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kemudian daripada situ barulah diwujudkan pada tahun 1946 Malayan Union. Dan pada tahun 1946, satu lagi soalan, kuis cepu emas. Bilakah tarikh Malayan Union ditubuhkan? Tulis dalam Zoom chat. 1 April. Bagus. Venus ingat, Karina ingat. Ramai ingat ke ramai tak ingat? Senang saja. Malayan Union jatuh pada tarikh April Fool. 1 April 1946. So dia jatuh pada tarikh April Fool. Adakah Malayan Union tu April Fool, cikgu? Mungkin. April Fool yang besar melibatkan negara kot. Jadi ingat tu April Fool, Malayan Union. So pada tahun 1946 British telah berusaha untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka. Maknanya semua negeri Melayu yang ada di semenanjung Malaysia ni lah, untuk membentuk sebuah kerajaan berbentuk kesatuan yang dinamakan sebagai Kesatuan Malaya ataupun Malayan Union. British cuba buat dan dah laksanakan pun pada 1 April 1946. Dan konsep kesatuan ini yang diperkenalkan di bawah Malayan Union ini turut membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat, dan kerajaan pusat itu akan di bawah kuasa Gubernur British. Maknanya yang paling tinggi kalau Malayan Union ni kalau dilaksanakan, memang dilaksanakanlah yang paling tinggi kuasanya siapa? Gubernur British. And then apa yang berlaku? Kita lihat Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang sangat terhad, iaitu sempat lebih kurang dalam 1 tahun 6 bulan. 1 April 1946 sampailah 1 Februari 1948. Plus minus 1 bulan, 1 tahun 10 bulan macam tu. 1 April 1946 sampai 1 Februari 1948 saja. So masa 1 Februari 1948 apa jadi, cikgu? 1 Februari 1948 Malayan Union dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itulah dia. Jadi Malayan Union dilaksanakan dalam tempoh masa yang terhad dan ianya gagal diteruskan. Dan kenapa gagal diteruskan? Kerana mendapat bantahan daripada raja-raja Melayu dan juga orang Melayu, yang mana kita telah belajar dalam bab 4 sejarah tingkatan 4. Kan? UMNO menentang, raja-raja Melayu menentang, raja-raja Melayu menghantar telegram sampai ke sampai pejabat tanah jajahan. Untuk mengkritik kenapa ditubuhkan Malayan Union. Raja-raja Melayu kenapa membantah? Kerana raja-raja Melayu hilang kuasa. Ingat lagi tak semua tu? Itu bab 4-4. Ingat. Kan? So itu cara dia. Dan itulah dia jenis kita kata sebagai persekutuan yang cuba ditubuhkan di tanah Melayu. Iaitu Kesatuan Malaya 1946, iaitu Malayan Union. Dan seterusnya jenis persekutuan yang ditubuhkan selepas Malayan Union adalah Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu satu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura tak ada. Singapura menjadi pelabuhan bebas dan still di bawah British. So gabungan 9 buah negeri ini beserta 2 buah negeri-negeri selat ini dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu.
dan terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang mana kamu telah belajar dalam sejarah tingkatan 4 bab 5. Bab 5 yang ada jawatan kuasa rakyat, kemudian ada perlembagaan rakyat. British telah buat jawatan kuasa kerja. Okey, untuk apa? Untuk berbincang dengan raja-raja Melayu dan juga UMNO. Okey, mengeluarkan satu perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, ditentang oleh Putra dan AMCJA. So Putra dengan AMCJA buat satu perlembagaan rakyat untuk melawan perlembagaan yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja. Dan akhirnya perlembagaan rakyat oleh Putra AMCJA itu telah ditolak oleh British. Maka sebab tu menjadi mereka protes, dan ahli Putra dan AMCJA telah membuat hari hartal, iaitu satu hari di mana mereka tutup kedai semua dan mereka tidak menjalankan perniagaan sebagai tanda protes. Cikgu, Ya. Putera AMCJA tu dia macam cara dia membantah pasal cadangan tu, dia macam communist, right? Ya, dia macam dia agresif. Sebab Putra dengan AMCJA ni, dia telah ada unsur-unsur komunis dan ada sedikit ideologi komunis yang telah masuk ke dalam Putra AMCJA. So that's why dia agak agresif. Tetapi selepas 1948 itu, British telah menjalankan pentadbiran itu, dan sebab itu British telah mengharamkan parti-parti ini. Telah mengharamkan AMCJA, telah mengharamkan Putra, telah mengharamkan PKM, okey, parti API, AWAS dan sebagainya. Padahal semua ini adalah dalam gabungan Putra AMCJA. Nampak tak British? Cikgu nak tanya juga. Ya. Yang cadangan parti AMCJA itu dia macam sama sikit, dia macam betul-betul similar macam British punya cadangan. Ya, betul. Fikir like kenapa mereka nak buat benda sama lepas sebab British pula. Tapi sebenarnya dia sikit je yang sama. Yang lain-lain tu tak sama. Contohnya apa? Okey, diorang nak minta Tanah Melayu bergabung dengan Singapura. Betul tak? Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, tu satu. Kemudian yang kedua, dia nak namakan negara ini sebagai Tanah Melayu, dan semua rakyat, tak kira Melayu, Cina, India, dipanggil Melayu. Itu antaranya. Kemudian diorang minta supaya bendera itu warna mesti ada warna merah, mesti warna putih. Itu antara permintaan diorang untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. But then British nampak bahawa kalau ambil perlembagaan rakyat tu, British akan hilang kuasa. Jadi sebab itu British menolak perlembagaan rakyat itu dan hanya menerima perlembagaan yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja. Itu sebab. Okay, faham. Okay. Thank you. Yes. Okay. So itulah dia terjadinya Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan pada waktu inilah perjanjian ini telah menetapkan, inilah dia satu-satunya perjanjian 1948 yang telah menetapkan kuasa yang berbeza. Kuasa kerajaan persekutuan dan juga kuasa kerajaan negeri. So diagihkan kuasa. Agihkan kuasa di peringkat persekutuan dan juga negeri. Inilah dia permulaan kepada era moden amalan persekutuan di negara kita. But then itu masih lagi di bawah pentadbiran British. Sebab itu kuasa tertinggi dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Dilantik sebagai ketua persekutuan, namun raja-raja Melayu yang memerintah ini, memerintah negeri ini, kena ikut perlembagaan negeri masing-masing. So inilah dia persekutuan yang kita kata sebagai persekutuan yang keempat yang diwujudkan di negara kita. So dia dah susun ikut flow Mula-mula dengan Persekutuan 1896 iaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, diteruskan dengan persetujuan semula iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, kemudian Malaya Union 1946, kemudian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan diteruskan lagi apabila kita merdeka. Persekutuan Tanah Melayu 1957.
So, pada 31 Ogos 1957 muncullah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dan persekutuan ini berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang mana mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat bagi licinkan pentadbiran negara yang berdaulat. Kali ini sebab kita dah merdeka. Bila kita dah merdeka, yang tertinggi siapa? Yang tertinggi itu adalah Yang di-Pertuan Agong. So, bukan lagi Pesuruhjaya Tinggi British, bukan. Agong yang paling tinggi. Dan baginda adalah Ketua Persekutuan. Dan konsep persekutuan ini dikukuhkan lagi konsep persekutuan ini dikukuhkan lagi dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Maksudnya di sini, persekutuan ini telah dikukuhkan dengan adanya sistem raja yang raja berperlembagaan serta amalan demokrasi berparlimen. Seperti mana yang kita telah belajar dalam bab 3 sebelum ini. So, itulah yang telah mengukuhkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan pada waktu ini cuma ada berapa negeri? Ada 11 negeri sahaja. So, muncul pula yang ke-6 dan yang terakhir, persekutuan yang terakhir, iaitu Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Dan pada 16 September 1963, berdasarkan Perjanjian Malaysia, maka lahirlah sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu yang sedia ada, termasuk juga Singapura, dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Menjadikan total berapa? Totalnya adalah 14 buah negeri. Dan persekutuan ini dinamakan sebagai Malaysia. Satu soalan. Dulu Tanah Melayu, sekarang Malaysia. Kenapa Malaysia? Kenapa nama Malaysia? Dan kenapa dan apakah maksud sebenarnya Malaysia tu? Siapa tahu? Saya tahu Malaysia dia Malay plus dengan Asia. Itu yang biasa cikgu dengar. Dia kata Malaysia tu sebenarnya adalah gabungan antara Malay dan juga Asia. Lain? Ada teori-teori lain mungkin kamu nak bincangkan, nak bagi tahu cikgu? Ataupun kalau Malaysia, another theory is sebab Malay kan etni Malaysia is actually the land untuk orang Melayu. So dia actually located dalam Malaysia. So patutlah kenapa dia Malaysia juga. Another teori daripada Venus. Yang lain macam mana? Lana, Arif Hakim, Aimar, Nur Abira, Nakib, Waiting, Alisa Adriana. Macam mana boleh datang perkataan Malaysia? Dave, Rosham, Khairina, ada tak teorinya? Tak ada? Tak tahu? No idea? Dulu Tanah Melayu, sekarang Malaysia. Kenapa Malaysia, cikgu? Baik. Satu perkara yang kamu kena fahami tentang nama-nama ini, iaitu sebenarnya Malaysia ni, kalau kita tengok Malaysia ni sebenarnya datang daripada dua perkataan, iaitu daripada perkataan Malay yang bermaksud Melayu, dan juga Sia, iaitu Sia. Apa itu Sia? Sia itu bermaksud tanah dalam bahasa Latin. Sebab itu jadi sebenarnya Malaysia itu sebenarnya tanah Melayu juga. Dan kalau kamu rasa, iya ke cikgu? Cuba kamu tengok nama Indonesia. So sebenarnya dia gabungan daripada Indon, pluskan dengan maknanya orang-orang Indon, dan juga Sia, maksudnya tanah. Maknanya apa? Tanah orang-orang Indon.
Malaysia, Indonesia. Okey. So itulah dia. Tapi bukan semua negara gunakan perkataan Sia. Ada guna perkataan land. Contohnya England. England tu maknanya apa? Okey, ing tu sebenarnya untuk merujuk kepada English. Okey. English plus dengan land. Maknanya untuk tanah. Maknanya apa? Tanah orang-orang Inggeris. Tanah orang-orang Inggeris. Oh, England. sama lah macam Thailand. Betul. Samalah macam Thailand. Thailand pun sama. Okey, Thailand maknanya okey, Thai maknanya untuk orang Thai pluskan dengan land, tanah. So, tanah orang-orang Thai. Dan ada juga penggunaan selain daripada land, ada juga menggunakan perkataan stan. Stan iaitu contohnya Afghanistan. Afghanistan sebenarnya daripada perkataan Afghan, Afghan dan juga pluskan dengan stan. Stan tu bermaksud tanah dalam bahasa Parsi. Stan bermaksud tanah dalam Parsi juga, dalam bahasa Parsi. So tanah orang-orang Afghan. Afghan ni kaum. Afghanistan. Begitu juga Turkmenistan. Turkmenistan pun sama juga. TURK, Turkmenistan. Sama. Jadi so sama tanah. Kalau US, India, ada yang tanya kalau US, India. US sebenarnya apa? United States of America. Maknanya apa? Maknanya negeri-negeri bersatu. Amerika banyak negeri besar-besar kan? Mereka bersatu di bawah satu kerajaan dipanggil Amerika. Itu. Dan kalau katakan India sebenarnya negara itu diambil daripada nama sungai, iaitu diambil sungai Indus. So sungai Indus itulah yang menjadikan diambil nama Indus itu menjadi India. India. Kalau macam Egypt lah. Ya betul Haziq. Kalau macam Egypt, dia sebenarnya memang nama asal dia sebenarnya ada yang panggil Egypt. Ada yang panggil Mesir. So itu memang nama mengikut sejarah. Ini cerita pasal sejarah. Dia ada sejarah kaum dia. Begitu juga dengan China. China, kemudian Korea. Tapi China dengan Korea ni sebenarnya adalah diambil daripada nama pemerintah dia. Pemerintah pertama. Pemerintah pertama siapa? Iaitu Qin. Tu China. Kalau Korea, orang asal yang membukanya adalah orang yang berasal daripada keturunan Korea. Korea ni sebenarnya adalah seorang lelaki, iaitu dalam Islam dipanggil Nabi. Dia ada Nabi Sebenarnya ada Nabi Korea. Nabi Korea ni sebenarnya yang telah pergi ke kawasan itu dan membuka kawasan Korea. Dan kalau kamu rasa macam, ya ke cikgu? Inilah hasil pembacaan cikgu. Bukan main rambang-rambang, main teka-teka, main saja-saja. Ini hasil pembacaan cikgu. Macam. Dan Qin ni pun sebenarnya adalah seorang Nabi. Dan nama sebenarnya adalah Nabi Shin dalam Islam. Cikgu, kalau Jepun? Jepun sebenarnya dia tak panggil dia Jepun sebenarnya. Jepun dia bahasakan diri dia sebagai Nippon. Dia negara Nippon. Dia mengaku dia Nippon. Nippon sebenarnya. Dan Nippon tu adalah bangsa. Satu bangsa Jepun, Nippon lah. Dia bahasakan diri orang sebagai Nippon. Jadi ini antara fakta-fakta sejarah. Asalkan bukan pain. Jangan pakai Nippon pain bagailah. Jadi inilah antara fakta-fakta sejarah yang sebenarnya di luar daripada buku teks. Korang takkan dapat benda ni kat buku teks. Dan inilah pengetahuan yang kamu akan, bila kamu ketahui, kamu akan kata, uish,
sebenarnya sejarah dunia ni amazing tau. Amazing. So jangan tengok sejarah itu daripada sekadar buku teks. Kita kena tengok daripada keseluruhan. Okey. Baik. So kita tengok sini So Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Baik. Jadi kalau daripada situ kita lihat pembentukan sistem persekutuan di negara kita merupakan penerusan tradisi sejarah. So sistem tersebut berakar umbi daripada Pemerintahan Beraja dan berkait rapat dengan peluasan pengaruh British dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Jadi kesimpulannya, apa yang kita belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan sistem persekutuan, latar belakang sistem persekutuan. Macam mana boleh wujud? Pertama, mula-mula wujud persekutuan 1896 yang mana asalnya ada pembentukan Konfederasi Negeri Sembilan pada tahun 1855. Itu 1855 Negeri Sembilan saja 1896 melibatkan 4 negeri-negeri Melayu bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang membentuk Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kemudian daripada situ persekutuan itu tadi telah distrukturkan semula pada tahun 1927 oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan. Baik, kemudian dibawa kepada Malayan Union. So itu another persekutuan di mana gabungan ini telah membentuk Malayan Union dan semua negeri-negeri ini telah duduk di bawah kuasa Gubernur British. Tetapi tak lama kemudian ditukarkan dengan another persekutuan, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang mana semua negeri-negeri Melayu ini di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Dan kemudian barulah another persekutuan ditubuhkan apabila kita merdeka pada 1957. Gabungan 11 buah negeri. 11 buah negeri. Dan last kali Persekutuan Malaysia. Gabungan 11 buah negeri termasuk Singapura, Sabah dan juga Sarawak menjadi 14 buah negeri menjadi Persekutuan Malaysia 1963. So ini flow dia. Kamu ingat dia punya flow dia tu, susunan dia, flow dia tu. Kalau tak dapat ingat semua pun, ingatlah nama-nama seperti apa. Mula-mula Persekutuan 1896, kemudian Malayan Union, kemudian Tanah Melayu 1948, kemudian Tanah Melayu 1957 dan kemudian Malaysia 1963. So susunan tu penting untuk kamu ingat. Baik. So jadi cikgu, Malaysia start terbentuk daripada 4 buah negeri inilah, baru negeri lain mereka bantu macam tu ke? Okey, baik. Sebenarnya pada tahun-tahun sebelum tu, sebelum 1963, dia tidak dipanggil Malaysia. Dia tak dipanggil Malaysia. Dia sebenarnya negeri-negeri di bawah pentadbiran ataupun di bawah jajahan, di bawah naungan British sebenarnya. Jadi dia tak timbul Malaysia sebenarnya. 4 negeri itu pada asalnya, 4 negeri itulah yang asalnya telah digabungkan menjadi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Tapi sebenarnya kamu ingat lagi kan, ada 3 jenis negeri-negeri yang telah digabungkan oleh British. Ingat lagi tak? Ada 3 kan, iaitu kalau kita tengok balik, iaitu sebelum tertubuhnya Malaysia, negeri-negeri Malaysia ni sebenarnya, kalau kita tengok Pulau Pinang, Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura, dia menjadi negeri-negeri selat. Betul? Kemudian kalau kita lihat satu lagi, iaitu seterusnya Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Bergabung menjadi apa? Menjadi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kemudian satu lagi, kalau kita tengok, iaitu seperti Perlis, Kedah, kemudian Kelantan, kemudian Terengganu dan juga Johor. Ini menjadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi negeri-negeri ini bergabung, ada 3 gabungan negeri, iaitu ketiga-tiga ini
pentadbiran dia berbeza tetapi semuanya di bawah British. Okey, ini satu, ini satu, ini satu. Dan ketiga-tiga ini bergabung, dan mereka ini bergabung di bawah pemerintahan Gubernur Gubernur General British. Gubernur General British itu sebenarnya. Jadi tak ada isu. Oh, sebelum ni Malaysia lah, tak. Sebelum itu dia negeri kecil-kecil dan digabungkan oleh British. Dan kemudian bila nak start bergabung tiga-tiga ni, apabila dia orang nak tubuhkan, British nak tubuhkan, nak gabungkan semua ini menjadi satu. So permulaan gabungan itu adalah pada Malayan, pada Malayan Union. So itulah dia permulaan gabungan semua negeri. Kalau tidak sebelum itu tak bergabungkan pun semua negeri. Bergabungnya semua negeri pada permulaannya pada Malayan Union. So itulah hakikat dia. Okey. Baik. Okey, semua senyap je. Baik, sekarang ni cikgu nak tanya, faham ke tak faham ni? Ada soalan tak nak tanya? Faham Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Boleh tuliskan dalam Zoom chat untuk bertanya apa juga soalan. Okay, especially kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Okay, Anik, Danisha, okay, Dave, kemudian Haziq, begitu juga mungkin Lana nak tanya ke? Okay, Noha, Taikente nak tanya apa-apa? Okay, nak tanya boleh tanya sekarang. Kita ada masa lebih kurang 10 minit untuk kita boleh menjawab sesi untuk bertanya. Nak tanya apa, tanya sekarang. Silakan, nak tanya apa-apa. Ada ke tak ada soalan ni? Okey. Sebelum itu, okey, korang semua dah masuk bab 4 ni ke belum dekat sekolah? Dah masuk ke? Belum lagi cikgu. Belum lagi. Vina sampai mana dah? Dah bab 3. Bab 3. Okey, bagus. Silakan Dave. Mungkin ada yang nak tanya soalan tapi bukan bab ini. Boleh. Silakan nak tanya. Cikgu nak tanya. Kalau British dia tak ambil bukan British. Kalau French Light dia tak ambil Pulau Pinang. Adakah British dia akan conquer kita masih ke tak? Okey, secara umumnya sebenarnya kalau tanpa Francis Light pun British memang nak Pulau Pinang. Sebagai apa? Sebagai pusat pengumpulan bahan mentah. Sebab mereka memang dah tahu bahawa tanah Melayu memang ada banyak biji timah. So diorang nak Pulau Pinang itu supaya mereka boleh kumpulkan biji timah daripada Perak apa semua. So Perak, Selangor akan hantar biji timah kat Pulau Pinang. So British boleh beli biji timah itu dan kemudian British boleh jual semula kepada China untuk menghasilkan keuntungan. So kalau tanpa Francis Light pun sebenarnya memang British nak Pulau Pinang itu. Francis Light ni hanya kita kata sebagai mempercepatkan proses tu sebenarnya. Buku ada yang bertanya buku teks page 23, apa maksud ayat piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja diguna pakai. Okey. So ini bermaksud berkaitan dengan muka surat 23 ni, maksudnya bermaksud daripada bab yang kedua, betul? Bab yang kedua iaitu bab bab perlembagaan, betul? Okey, so kita tengok. So ada yang bertanya tentang soalan daripada muka surat 23, dia tak faham tentang terms ini. Okey. Baik, terms ni senang saja sebenarnya. Sebenarnya begini. Okey, 25, 24 dan 23. Okey. Dia kata apa? Yang ini piagam yang terpilih. Tengok undang-undang Inggeris. Okey, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat, dikenali sebagai Charter of Justice.
Dan Charter of Justice ini diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Maknanya undang-undang ni memang dah dibuat di England dan telah diguna pakai di England. Jadi, undang-undang ini dibawa ke negeri-negeri Selat dan diamalkan di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Namun begitu, ada satu ayat di sini, piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja diguna pakai. Contohnya Charter of Justice 1807. Okey. Maksud piagam terpilih ni maksudnya adalah bermaksud peraturan-peraturan, syarat-syarat undang-undang ataupun undang-undang tertentu terpilih sahaja dan itu sesuai dengan negeri-negeri Selat, itu yang diguna pakai di negeri-negeri Selat. Maksudnya undang-undang Charter of Justice ni banyak. Let's say ada 100 undang-undang Charter of Justice ni yang daripada England. Tapi bila nak diamalkan di negeri Selat, dia tak akan ambil 100 semua tu. Dia akan ambil yang sesuai sahaja. Mungkin daripada 100 undang-undang itu, dia akan ambil 50 sahaja piagam yang terpilih dan itu yang diguna pakai di negeri-negeri Selat. Yang the rest tak sesuai. Sebab mungkin perbezaan kaum, mungkin juga perbezaan pemerintah. Sebab di England hanya ada seorang raja, iaitu queen, ataupun dia ada king. Tapi di negeri Selat ni di Perak tu kena deal dengan Raja Kedah. Di Melaka tak ada raja. Di Singapura di bawah pengaruh Johor. So kena ada guna undang-undang yang berbeza-beza. So sebab itu dipakai piagam terpilih. Piagam tu maksudnya certain, kita kata sebagai perlembagaan ataupun dikatakan sebagai peraturan ataupun syarat-syarat undang-undang yang terpilih yang akan digunakan pakai di negeri Selat. So dia tak ambil semuanya daripada Charter of Justice. Boleh faham, Dave? Boleh faham Dia ambil yang terpilih sahaja, selected. Dia tak ambil semua because of perbezaan culture. Ini tanah Melayu, ni Malaysia. Itu di England, boleh lah kan. Sebagai contoh macam apa tahu? Contohnya macam kalau